Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video seterusnya dalam siri pembelajaran Facebook dan Instagram Ads. Sebelum saya pergi untuk cover topik setting dan objektif-objektif yang ada pada platform Facebook Ads, saya rasa saya perlu cover satu topik yang penting, di mana kalau kita kuasai topik ni, performance iklan kita akan jauh lebih bagus. Bila kita buat copywriting, bila kita buat Facebook Ads, antara perkara yang penting adalah kita menghasilkan gambar yang menarik, copywriting yang padu, serta setting yang betul. Tetapi setting yang betul ni, efek dia sikit sahaja. Setting yang betul ataupun setting yang advance, efek dia sikit sahaja. Sebab apa saya cakap? Kalaulah kita sudah menghasilkan gambar dan copywriting dengan dahsyat, dengan betul, dengan baik, iklan kita tu 80% insya-Allah sudah perform. 20% lagi barulah efek setting-setting yang kita pilih. Topik kali ni, nama dia adalah Customer Avatar. Topik kali ni nama dia Customer Avatar. Tuan-tuan, puan-puan, apa itu Customer Avatar? Customer Avatar adalah kita kenal bakal pelanggan kita sekenal-kenalnya. Kenal macam mana? Kita kenal bakal pelanggan ni, kita tahu semua details pasal dia, semua maklumat pasal diri dia kita tahu. Dan bila kita tahu itu, memudahkan kita untuk cari poin-poin penting untuk menghasilkan copywriting. Daripada kita tahu itu, kita tahu apa gambar yang terbaik untuk dia. Daripada kita kenal kita punya bakal pelanggan, barulah kita boleh menghasilkan setting yang betul pada bahagian setting Facebook Ads. Apa perkara yang kita perlu tahu? Dia ada banyak, tapi saya mulakan dengan perkara pertama. Perkara pertama yang asas yang kita kena tahu dalam Customer Avatar ni adalah yang pertama, yang ni, perkara ni ada dalam setting Facebook Ads. Location dia tinggal kat mana? Location dia, kita buat bisnes kedai tayar, kita tak target satu Malaysia. Biasanya kedai tayar ni dia akan target penduduk setempat yang sekitar dia punya kedai. Contohnya kedai tayar tu ada di Kuala Terengganu, jadi dia akan target orang Kuala Terengganu. Dia tak akan target orang Segamat untuk datang ke kedai dia. Sebab apa? Sebab jauh. Itu contoh untuk kedai tayar. Contoh lagi, produk putih. Produk putih ni, produk untuk putih, dia tak target cuma orang Temerloh, dia akan target satu Malaysia. Sebab apa? Sebab dia boleh buat penghantaran melalui pos. Tu contoh. Location ni kena tulis, tuan-tuan, puan-puan punya Customer Avatar, location bakal customer tu dia tinggal di mana? Dia tinggal di mana? Daerah mana? Daerah mana? Ataupun kita boleh cover satu Malaysia. Location kita punya prospek, kita punya Customer Avatar ni, kita yang decide kita punya Customer Avatar dan pastikan benda tu betul dan logik. Bila saya bagi option yang kedua, Customer Avatar ni, kita punya prospek dekat mana? Satu Malaysia. Ya, satu Malaysia. Satu Malaysia ni besar, ada 30 juta penduduk. Adakah itu sahaja kita punya prospek? Kita kena kecilkan lagi melalui poin-poin yang lain. Ada faktor, contohnya faktor harga. Ada orang dia tak mampu untuk cover cost post di Sabah dan Sarawak, jadi dia punya bakal customer tu dia cuma boleh cover di area Semenanjung. Ada yang produk dia mungkin mahal, jadi dia cuma perlu shoot di bandar-bandar utama, di mana di bandar-bandar utama ni orang lebih berduit. Itu bergantung kepada kita punya costing nanti. Boleh? Yang pertama, location. Yang kedua, umur dia berapa? Umur berapa ni
penting. Ya, kalau jual produk kecil manis, memang ada kanak-kanak yang ada kecil manis, ada orang umur 20 kecil manis, 30, 40, 50, 60 lagi lah ramai. Adakah kita nak open seluas itu kita punya range umur? Kita dah lah run Facebook at 30, nak shoot satu Malaysia umur 18 ke 60. Boleh buat, tapi membazir dan tidak on target. Jadi macam mana? Kita kena cari range umur yang paling besar untuk kita punya avatar. Range umur yang paling besar yang membuat keputusan pembelian dan mampu untuk membuat pembayaran, yang urgent untuk membeli, yang emosi dia sangat-sangat tertekan untuk dapatkan kita punya produk ataupun servis. Range umur ni, bagi contoh, produk kurus yang saya buat. Produk kurus saya ni, mula-mula saya target 18 ke 45 tahun. 18 ke 45 tahun. Produk kurus. Saya dapat, bila buat 18 ke 45, lead yang saya dapat banyak sangat. Tapi masalah dia apa? Masalah dia orang umur 18, 19, 20 sehingga 25 ni, kuasa beli ataupun kemampuan dia untuk membeli dia kurang sikit berbanding umur atas 25 tahun. Kuasa beli dia kurang. Jadi saya punya staff, saya punya ejen letih, hanya letih melayani WhatsApp mereka yang tanya macam-macam soalan, yang beri harapan tapi tak mampu untuk membeli. Lepas tu saya pun tukar saya punya setting. Daripada umur 18 ke 45, saya tukar kepada 25 ke 35 tahun sahaja. Kesan dia apa bila saya tukar 25 ke 35? Kesan dia kos marketing saya naik, tapi tak banyak pun. Beza lebih kurang RM1 setiap lead, setiap WhatsApp yang masuk. Tapi yang masuk tu dia lebih berkualiti dan dia ada buying power. Dia mampu untuk membuat keputusan pembelian dan dia buat pembelian dengan cepat. Sebab apa? Sebab dia sudah mampu. Umur 25 ni sebahagiannya sudah habis belajar, sebahagiannya sudah kahwin, sebahagiannya sudah mula bekerja, ada yang sudah stabil pada usia 25 tahun. Sebab apa 35? Sebab apa saya cuma had ke 35 tahun? Sebabnya kalau saya buat lebih 35, saya perasan saya punya kos marketing dia lebih tinggi. Saya rasa kos marketing tu lebih tinggi sebab saya terpaksa bersaing dengan produk-produk kesihatan, yang mana owner produk kesihatan, marketer produk kesihatan, dia mulakan dia punya setting untuk dapatkan prospek untuk produk kesihatan ni, dia mula pada usia 35 ke 55 ke 60 tahun. Jadi saya terpaksa bersaing dengan marketer yang pump duit beribu-ribu sehari ni dengan produk kurus saya. Jadi saya fikir ini bukan saya fikir, ini data yang menunjukkan produk kurus yang saya telah split test bertahun-tahun ni, yang paling bagus, yang paling senang close, yang paling ada kuasa beli adalah 25 ke 35. Lagi bagi contoh apa lagi? Saya bagi contoh bengkel business system, page yang saya jaga. Bengkel business system ni buat seminar cash flow. Target kita adalah untuk menyediakan servis accounting kepada business owner yang baru nak mula, yang startup, yang tidak ada accountant tapi dia nak buat accounting. Jadi dia outsource kita. Outsource kita untuk buat dia punya account. Range umur berapa agak-agak? Pun sama, mula-mula saya buat dulu, saya mula dengan 20 tahun ke 55 tahun. Bila saya split test, bila saya test umur, bila saya dapatkan feedback daripada staff, dapatkan feedback lead tu macam mana, 25 ke 55 lead dapat banyak, tapi nak closing susah sikit. Sebab apa? Saya mulakan dengan sebab umur 20 dulu. Jarang kita jumpa orang umur 20 tahun memulakan bisnes. Ada kecil-kecilan, jadi apa? Jadi dropship. Jadi apa? Jadi ejen. Saya bukan nak rendahkan dropship dengan ejen, tapi pada
tahap dropship dengan ejen, berapa kerat orang yang buat servis accounting. Tak ramai yang dia mula bisnes umur 20, 21, umur 22 tukar bisnes lain, umur 23 tukar bisnes lain, 24 tukar bisnes lain. Kebanyakannya kalau mula bisnes umur 20, beberapa tahun lepas tu baru mula stabil. Baru dia mula stabil untuk dia punya bisnes. Bila mula stabil, barulah dia mula buat servis, barulah dia mula rasa pentingnya untuk buat accounting. Jadi saya pun naikkan umur yang saya tetapkan dari 20, saya naikkan kepada 25 tahun. Yang ni Padang jadi 25 tahun. Sebab apa 25 tahun? Sebab orang dah habis belajar ataupun dia dah mula bisnes dan dia mula sedar pentingnya untuk buat servis, buat accounting dan ambil servis accounting dengan kita. Lagi sebab apa 55 ni mahal? Sebab apa? Sebab apa 25 hingga 55 ni tidak efisien? Sebab apa umur 55 ni menyebabkan tim saya susah nak close untuk servis accounting? Sebab apa? Agak-agak sebab apa? 55 tahun ni kebanyakannya orang yang sudah tua, yang sudah stabil dia punya bisnes, yang sudah ada accountant sendiri. Lagi orang buat accounting ni sebab apa? Sebab dia nak declare cukai. Bila nak declare cukai, tujuan apa dia declare cukai? Saya tulis ni. Buat account sebab apa? Sebab nak declare cukai. Sebab apa nak declare cukai? Nak dapatkan borang B, LHDN. Sebab apa nak dapatkan borang B? Sebab nak apply loan. Nak beli kereta, rumah ataupun personal loan, ataupun apa lagi, untuk growkan bisnes. Orang umur 55 yang saya cakap ni, kebanyakannya dia sudah ada kereta, sudah ada rumah, dan tak perlu lagi personal loan sebab income dia sudah stabil. Jadi atas alasan tu saya kurangkan range umur lebih 50 tahun. Saya cuma buat 25 ke 49 tahun untuk seminar. Nampak contoh yang saya bagi ni? Satu, ni dua. Satu dengan dua. Yang atas tu budak kurus, yang bawah tu seminar. Saya tak buat 18 ke 45 sebab ia terlalu besar. Tapi kelebihan dia lead yang murah, tapi saya jual produk mahal dan umur 18 kurang kuasa beli. Umur 45 pula menyebabkan saya terpaksa bersaing dengan produk kurus. Jadi saya setting customer avatar saya 25 ke 35 tahun. Lagi contoh kedua saya bagi yang seminar. Seminar ni saya mula-mula buat umur 20 ke 55. Umur 20 orang jarang nak buat accounting, nak dia rasa pentingnya kena buat sistem account dia punya bisnes. Dia mula sedar, mula rasa penting pada usia 25 tahun. 5 tahun lepas dia mula bisnes, dia mula rasa penting pada ketika itu. Sebab apa? Sebab dia nak beli kereta, nak beli rumah, dan dia perlukan modal untuk dia punya bisnes. Tapi untuk apply loan kereta rumah tu, dia perlukan borang B, LHDN. Untuk dapatkan borang B, dia kena declare cukai. Untuk declare cukai, dia kena buat service accounting. Nampak tak macam mana betapa benda ni details. Tuan-tuan punya bisnes, umur berapa nak set, umur berapa kena ada hujah sekuat ini. Boleh tuan-tuan? Kena ada hujah sekuat ini. Ni baru location dengan umur. Pergi poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah gender ataupun jantina. Gender ataupun jantina, kita punya bakal pelanggan yang paling ramai.
Kita tak boleh. Contoh, saya bagi contoh budak kurus je, sebab memang saya dah bertahun-tahun buat. Budak kurus saya, nama pun budak kurus, dia boleh jual pada lelaki dan pada wanita. Tapi saya hanya jual pada wanita. Sebab apa? Kenapa saya jual pada wanita? Lelaki ni berat 90 pun dia rasa dia kurus dan sadar. Perempuan ni, wanita ni berat 45 pun dia rasa dia gemuk. Tu beza mindset, mentaliti yang mempengaruhi gender ni untuk membuat keputusan pembelian. Saya bagi contoh tadi, saya ada lelaki, wanita. Saya cuma pilih wanita sahaja sebab memang saya boleh kata 80% yang beli produk kurus wanita. Lelaki dia kurang urgent. Lagi apa lagi sebabnya? Sebab apa? Perlu fokus. Kalau mampu fokus pada satu jantina, pilih pada satu jantina. Kalau produk ni unisex, boleh jual pada dua-dua. Lelaki boleh jual, perempuan boleh jual pun boleh, tak ada masalah. Cuma saya memilih untuk fokus jual produk saya pada wanita atas sebab yang pertama, senang untuk buat gambar. Senang nak buat gambar. Senang buat gambar ni dengan kata, kadang-kadang saya jual produk tu pada wanita. Dalam video gambar saya cerita, kalau jual produk tu pada wanita, biarlah gambar pada poster tu wanita. Kita nak jual produk pada wanita, tapi gambar dalam poster lelaki. Dia akan cakap, lelaki bolehlah, lelaki senang turun, lelaki rajin workout. Perempuan ada lemak, perempuan lepas bersalin, perempuan kena diet, macam-macam. Jadi kalau jual produk tu pada, jika kita telah spesifikkan nak jual produk tu pada wanita, ia akan memudahkan kita dari sudut pemilihan gambar. Tu nombor satu. Yang nombor dua, apa yang nombor dua? Saya lupa. Packaging. Mula-mula box produk kurus saya ni, saya buat warna hitam. Sebab apa saya buat warna hitam? Saya fikir pada masa tu, hitam eksklusif. Tu alasan klise yang biasa orang buat. Sebab apa hitam eksklusif? Macam tuan-tuan semua kan, hitam eksklusif, gold nampak mahal, silver nampak millennium, platinum. Bila saya fokus produk kurus ni pada wanita sahaja, saya pun fikir kebanyakan, bukan semua, kebanyakan wanita ataupun simbol kepada wanita ni adalah warna pink, dan kebanyakan wanita suka warna pink. Jadi saya buatlah packaging yang dia suka, yang dia rasa packaging tu untuk dia. Kotak ni warna pink, box produk ni warna pink. Dia pun rasa, kalau makan, aku rasa produk ni memang dibuat untuk aku. Faham? Dapat ke mesej apa yang saya cuba sampaikan? Nampak simple customer avatar, tapi efek dia bermula daripada packaging. Orang akan pandang efek dia bermula pada gambar. Bila kita run ads, yang ni ramai yang terlepas pandang, pakai buat je packaging, pakai pilih je gambar. Jual produk lelaki, letak gambar perempuan. Jual produk perempuan, letak gambar lelaki. Macam mana orang yang tengok gambar tu akan terasa yang gambar tu untuk dia? Boleh? Saya nak padang poin ni. Boleh tulis dulu ataupun boleh pause video ni.